Okay guys, apa khabar? Kita nak tinjau hari ni Raja segmen D Antara 4 kereta ni, ini adalah segmen yang paling saya gemari. Kita akan cakap dalam video ni pasal harga dia, kuasa kereta-kereta ni, kelebihan dan kekurangan kereta ni, dan kita akan buat rumusan selepas ni. Okay, jangan ke mana-mana. Okey, kita tengok harga dia Passat 183, Accord 187, Camry 188 dan Sonata 189. Dengan pelik sekali, kereta Eropah adalah kereta paling murah di sini Itu yang paling pelik dan paling bagus sekali. Okey, sekarang kita tengok kuasa dia pula. Passat 190 PS, 320 Nm torque Accord 201, 260 Nm, Camry 184, 235 dan Sonata 175, 232. Kereta paling murah adalah kereta paling berkuasa. Okey, kita nak berlaku adil, jadi kita ikut ABC lah So kita mula dengan huruf A dulu. Honda Accord kita akan bagi kelebihan dia. Kelebihan dia adalah dia berkuasa. Dia ada self parking dia boleh park sendiri sebab kereta besar Saya ada 2 kereta Honda Accord. Masalah paling besar saya adalah saya selalu bumper depan selalu tergores dengan curb tepi jalan simen tepi jalan. So kalau dia ada self parking, bagus lah. So dia akan selesaikan masalah yang ni. Ketiga adalah dia punya handling dia agak bagus. So maka dia adalah satu kereta yang agak memadai untuk segmen D Orang yang bawa segmen D semua nak barang-barang yang macam ni lah. Kekurangan dia adalah dia biasa saja. Kalau kita tengok antara 4 kereta ni, dia nampak biasa. Dia tak nampak megah macam Camry, dia tak nampak modern ataupun mengancam macam Hyundai Sonata, dia tak nampak Eropah macam Passat. Maka dia saja-saja je. Design dia masih cantik tapi dia tak begitu megah. So biasa orang yang beli segmen D ni dia nak tunjuk sikit, dia nak show off. So kalau dia nak beli kereta segmen D, mungkin Honda Accord dia akan fikir balik. Adakah kereta ni sesuai untuk saya? Lagi satu masalah paling besar sekarang di segmen D adalah harga dia. Harga dia lebih kurang hampir ke 200,000. Oleh kerana dia tak ada sales tax tahun ni, dia untung sikit dia dapat ke bawah 200,000. Kalau tidak, harga dia semua dah hampir-hampir mencapai 200,000. Maka orang yang kalau nak beli kereta 200,000, mungkin dia akan fikir, kalau aku bayar 30,000 lagi, 40,000 lagi, aku boleh dapat BMW, aku boleh dapat Mercedes. Kenapa aku nak beli kereta segmen D? Okey, itu adalah masalah paling besar dalam segmen ni. Okey, dengan ringkas, Honda Accord adalah untuk orang yang suka performance, handling, selesa, dan dia nak safety, ada Honda Sensing, dan dia nak resale value yang agak baik lah. So boleh pilih Honda Accord ni Okey, sekarang kita cakap pasal raja lepas segmen D Camry telah merupakan raja segmen D yang begitu lama sekali lah. So kita cakap pasal kelebihan Camry dulu. Camry adalah satu status symbol. Kalau anda mahu megah dalam segmen D ni, anda mesti beli kereta Camry. Semua angka-angka yang kaya-kaya tu, toki balak semua, dia naik Camry je. Yang nak low profile lah, dia naik Camry sahaja. And Camry adalah sebuah kereta yang sangat reliable, tahan lasak. Dia punya resale value memang bagus. Tak ada kereta boleh lawan Camry punya resale value. Kalau anda pergi tengok kereta tahun 10 tahun lepas, Camry, dia masih boleh dapat 40 lebih 50,000. Masa beli baru 150,000. Lepas 10 tahun. Dia punya resale value memang bagus. Kalau tengok Honda Accord, mungkin 30 lebih je. Tak sampai 40. Okay. And sekarang dengan design yang moden ni, banyak orang muda pun akan tertarik lah. Okay.
Kekurangan dia adalah yang ni lah, TNGA. Saya masa dia keluar pertama kali 2 tahun lepas, banyak orang yang bising pasal TNGA sangat bagus. Saya pun pergi cuba, tapi saya disappointed sikit lah. Okay, dengan TNGA. Saya tak mau cakap lagi pasal TNGA. Lagi satu, dia punya kereta quality Camry sekarang dah kurang sikit. Kalau kita tengok kereta yang kita dah naik air tu, dia kereta lebih kurang 2-3 tahun. Dia punya quality, boleh pegang dia punya tempat-tempat pintu semua, dia punya quality dah turun sikit. Kereta dia dah cepat pudar, dia punya barang semualah. Tapi dari segi kelengkapan yang diberi dengan harga ni, Camry merupakan satu kereta yang agak baloi sebab dia bagi Toyota Safety Sense. Okay, dia bagi semua kelengkapan yang ada. So dalam kategori ini hanya Honda dan Camry, Honda Accord dengan Camry yang ada safety system, di mana Honda ada Honda Sensing dan Camry ada Toyota Safety Sense. Passat dengan Sonata kosong, tak ada. Yang paling lebih ada Bliss saja. Okay, so maka kedua-dua Honda Accord dan Camry merupakan kereta yang berbaloi lah. Dengan harga yang dibagi, dia bagi dengan safety system sekali. Okay, dengan ringkas, siapakah yang harus beli Toyota Camry? Orang kaya yang kedekut. Dia nak semua barang, dia tamak dia nak semua barang, tapi dia tak mau bayar lebih. Dan dia mau resale value yang bagus. So untuk Camry, dia punya reliability bagus, maintenance kurang, resale value tinggi, dia ada safety sense, dia baloi lah dari segi harga yang dibayar, semua barang dia dapat. So untuk orang yang nak kereta yang tak ada pening kepala banyak, tak payah masuk workshop banyak, belilah Camry. Tapi dari segi pemanduan dia kurang sikit, dia agak berat dan dia punya handling okey je lah. So untuk orang yang tak mau performance, dia nak bawa biasa-biasa je, kereta ni agak selesa. Camry agak selesa. Okey, sekarang kita cakap pasal kereta yang paling moden sekali, Hyundai Sonata. Design dia macam Aston Martin. Jika anda tak mampu beli Aston Martin, belilah Hyundai Sonata. Interior dia pun modern, ya. Dia nampak mewah dan dia punya design memang mengancam lah. Orang kalau nak perhatian ramai kan, kalau nak menonjolkan diri, nak orang semua tengok, bawa kereta ni. Mesti orang tengok punya, orang mesti hairan, apa ke kereta ni? Okay, lagi satu, dia punya cabin dia sangat senyap. Tengok dia punya interior, memang high class. Dia punya infotainment, dia punya meter cluster memang mengancam. Okay, paling cantik antara Sonata dengan Passat, dia punya infotainment lah, meter cluster dia. Yang kekurangan dia adalah safety dia tak complete lah, tak lengkap. Dia tak ada apa-apa pun, tak ada AEB pun tak ada. So dia kosong. Oleh kerana dia kereta yang first batch je, CBU. So maka dia tak boleh turunkan harga dan bagi semua barang. Saya rasa dia ada spek Sonata yang ada dengan safety set, smart set, Hyundai Smart Sense dan lain-lain. Tapi dia tak bawa masuk lah, sebab mungkin kalau dia bawa masuk kereta ni 250,000, mana boleh jual. Okay, so harga dia agak mahal kalau kita bandingkan dari segi barang-barang yang diberikan. Sebab dia kurang Hyundai Smart Sense, dia tak ada safety. So pada harga ni dia adalah paling mahal, 189. Soalannya adalah, adakah ia berbaloi untuk anda? Tapi kalau anda seorang yang suka design, tak kisah pasal kewangan, belilah Hyundai Sonata. Okey, lagi satu, dia punya kekurangan adalah MPI engine. Engine MPI kita tak tahu sama ada dia proven ke tidak. Tapi masa saya buat pemandu test drive, dia memang best. Engine dia memang best. Saya agak terkejut dengan engine MPI. Saya bawa Elantra, saya bawa Sonata, dia punya engine memang bagus. Performance dia memang bagus. Walaupun dia punya power lebih kurang dengan Camry, tapi saya rasa dia punya kuasa lebih berkuasa. Dia punya throttle response lebih berkuasa, lebih bagus daripada Camry. Sebab mungkin kereta ni lebih ringan sikit lah banding Camry. So kalau anda seorang yang suka design, nak barang-barang modern, nak tengok barang-barang cantik, beli Sonata lah. Kalau anda tak kisah pasal kewangan, pasal resale value resale value memang koyak lah kereta ni. Memang koyak. Tapi dia ada teknologi di mana anda ada macam Honda Lane Watch kan, sebelah kiri, sebelah kanan, boleh tengok meter, dia akan keluar kamera sebelah belakang, sebelah kiri dan kanan. Honda hanya ada satu saja di sebelah kiri. So dia
menang dari segi itulah. Itu saja untuk Hyundai Sonata. Okey, kita sekarang cakap pasal Volkswagen Passat. Kelebihan Passat adalah dia paling berkuasa sekali, dia paling murah sekali, and dia adalah kereta yang handling dia paling best lah dalam kategori ni. Dan dari segi kepuasan memandu, kereta Passat dalam kelas segmen D ni dia paling best lah, dia paling top lah. Okey, dia punya meter adalah digital, dia punya infotainment adalah digital. Dari segi meter dan infotainment dia menang. Walaupun Sonata ada meter digital yang cantik, tapi infotainment Sonata resolution dia lebih rendah, maka dia kalah pada Volkswagen. Volkswagen punya screen digital memang cun lah, paling cun sekali, dan kabin dia adalah kabin paling senyap sekali. So maka dia dari segi handling, dari segi performance, dari segi infotainment, dari segi kepuasan pemandu, dari segi kesenyapan, semua dia ada, dia menang. Okey, dia pun ada free maintenance untuk 3 tahun tau. So maka anda tak payah sakit kepala. Sakit kepala datang lepas tahun ketiga lah. Okey, so kekurangan dia adalah maintenance lah. Lepas tahun ketiga, kepala mula sakit. So kalau anda nak beli kereta ni 3 tahun, lepas tu jual, tak jadi masalah. Ini kereta paling best. Okey, nombor 2 adalah dia tak ada safety system. Paling banyak dia bagi bliss saja, blind spot. Okey, yang apa-apa pun tak ada. Dia kereta kosong, and then kena jaga dengan baik. Ini adalah satu kereta yang begitu manja sekali. Jadi anda kena service on time, tukar brake fluid, apa fluid semua tukar on time. Kalau tak on time, hancur. Kereta ni akan ada masalah besar. Tapi dari segi kepuasan memandu, dari segi performance, dari segi kuasa, dari segi handling, dari segi kesenyapan, ini adalah kereta paling top. Okey, so tak payah cakap banyak. Kalau anda suka, anda nak kelas, ini adalah kereta paling kelas sekali. Okay, secara ringkas, Passat ni adalah kereta untuk siapa? Orang macam mana? Orang yang suka enjoy pemanduan, orang yang suka bawa laju dekat highway, orang yang nak handling yang bagus, orang yang nak power, orang yang nak kabin dia senyap, orang yang nak betul-betul boleh feel kereta tu. Ini adalah kereta anda, Volkswagen Passat. Tapi hanya ada satu syarat. Anda kena manja kereta ni. Anda kena jaga kereta ni dengan begitu baik sekali. Dia tak sama dengan kereta Jepun atau kereta Korea. 3 bulan tak tukar minyak ke, tak jaga ke, tak apa. Kereta ni tak boleh. Dia lepas 2 minggu kalau anda tak jalan, kereta dia brake jam. So kena betul-betul jaga. Kereta ni manja. Itu hanya satu dia punya syarat lah. Tapi dengan 3 years free maintenance, saya rasa kereta ni agak baloi lah. Dia adalah kereta paling murah. Dia adalah kereta paling solid sekali dalam kelas ni. Okey, kita buat sikit rumusan ni. Antara faktor-faktor yang mana orang akan pilih segmen D, biasa yang penting sekali adalah emosi lah. Okey, kalau dah sangkut emosi, tak boleh tolong lagi. Kedua adalah kewangan. Kalau anda seorang yang pentingkan kewangan, anda beli Camry ataupun anda beli Honda Accord. Sebab resale value dia tinggi, maintenance dia kurang, tak banyak masalah lah. Okey, itu untuk orang yang pentingkan kewangan. Tapi biasa orang yang beli segmen D ni, dia nak tayang kereta dia. Dia beli kereta nak untuk tayang. Okey, so kalau anda nak tayang, boleh beli kereta yang baru lah. Beli Sonata ataupun beli Volkswagen. Okey, kalau Accord pun boleh. Kalau sebenarnya Camry pun okey juga sebab dia punya design dah modern sikit, ya. So kalau anda nak kuasa, anda kena pilih Volkswagen ataupun Honda Accord lah. Kalau anda nak selesa, anda tak kisah pasal kuasa, boleh pilih mana-mana. Okey. Biasa orang yang beli segmen D ni, dia tak kira banyak pasal reliability sebab dia ada 2-3 kereta. Mungkin dia pun ada 2-3 bini. So dia boleh minta dia punya PA, dia punya assistant bawa kereta pergi servis. So tak jadi masalah besar. And pada kelas ni kadang-kadang orang tu dia pun tak kisah pasal resale value. Okay, sebab dia kaya. Dia dah kaya dah, tapi dia tak nak show off, dia nak low profile. So maka dia beli kereta macam ni, kelas ni. So jadi dia tak kisah banyak pasal resale value. Dia hanya nak enjoy kereta tu. So jadi boleh orang yang nak enjoy kereta, enjoy pemanduan, bolehlah beli Passat, boleh beli Hyundai. Dia agak cantik, dia agak lain daripada yang biasa lah. Okay. Kalau cakap masuk service center tu, dengan Volkswagen lah. Volkswagen paling manja kat sini.
Hyundai Sonata MPI engine tak tahulah, tak proven kan. So itu pun tak jadi masalah untuk orang ni segmen D lah, sebab mungkin dia orang ada driver, ada PA yang boleh hantar masuk service center, so tak jadi masalah. So yang penting hanya tengok anda lah, apakah selera anda, apakah kepentingan anda bila beli kereta. Selalu saya kena tanya orang tanya, nak beli kereta ni atau kereta itu? Soalan saya balik pada dia adalah, apa yang penting pada anda? Kalau anda tak penting dengan kewangan, apa-apa boleh beli. Suka hati, ikut emosi. Sebab kalau kewangan tak penting, anda mesti ikut emosi lah. Enjoy kereta tu betul-betul. Kalau betul-betul kewangan, selalu beli kereta yang safe lah. Honda, Toyota, tak boleh lari. Resale value bagus, so anda takkan sangkut lepas 4 tahun, 5 tahun nak tukar kereta, takkan susah. Okay? So itu saja, terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Saya akan saya dah buat video walk around, test drive semua kereta ni kat bawah. Saya akan letak dia punya link kat bawah description So boleh tonton kat bawah lah. So terima kasih yang belum subscribe, sila subscribe, sila tekan like, silalah komen sikit. Pada yang ada kereta ni, sila bagi komen feedback, apakah masalah-masalah kereta-kereta ni, supaya kita tahu dan kita boleh bantu member-member yang tengah tengok nak beli kereta baru. So terima kasih banyak, kita jumpa lagi di video akan datang. Bye bye.